Kalau akulah jadi kaya macam Datin tu. Tak apa. Aku tengok bayangkan kau kaya macam Datin. Rumah mewah ini adalah rumah Datin Ju. Cerita bermula apabila seorang gadis bernama Fida bekerja sebagai tukang gaji di rumah Datin Ju. Hai guys. Okay guys, hari ni I nak tunjuk dengan korang gelang-gelang yang I baru beli. So, dekat sikit. Gelang ni ada dekat Dubai je dan I pun beli dekat Dubai. Dekat KL tak ada lagi. Oh by the way, duit-duit atas meja ni is just 0.3% of my whole money. So I tak adalah nak menunjuk pun. I just nak kira lah berapa banyak duit yang I ada sebenarnya. Lagipun I suka cash. Jumpa lagi dekat video yang seterusnya. Aku jadi Datin jahat. Sabar, benar Zaki. Teruskan balik intro cerita. Kejap. Kau agak-agak lah. Tak pasal-pasal pengetua dengan cikgu muat kita jadi gelandangan macam tu. Bapak kesian. Aman je kan? Kalau I lah kan, nanti lepas bersiaran, I balik private jet. I dah tunggu dah. You balik macam mana? Wow. Nak ikut? Balik drive sendiri. Oh, drive sendiri. Ikutlah my jet. Wow, ini betul-betul keangan-angan. Thank you ke Teki yang tunggu I kat luar tu. Wow. Okey. Tapi tak apa Sugi. Tak salah untuk kita ada angan-angan. Okay. Tapi bagaimana untuk kita merealisasikannya? Itu nak kita terus kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio hari ini, Sugi. Ya, kita bersama dengan 3 orang. Saya nak panggil mereka bukan setakat the pretty mamas, tetapi the encouraging, ambitious mamas juga. Kita bersama dengan Puan Rahana Manan, Puan Azizah Buang, Puan Zuraidah Adnan, ataupun lebih mesra dipanggil Aunty N, Aunty Ziza, Aunty Zu. Di sebelah mereka Encik Zaid selaku perunding motivasi kita. Okey, Sugi, mungkin ada yang tahu tapi mungkin ada yang tak tahu. Tapi the pretty mamas ni, mereka ni dah tular di media sosial tentang video yang mereka buat di dalam kereta. Nak jadi influencer. Betul. Okey, itu angan-angan tapi hari ni dah pun dijemput datang ke studio wanita hari ini. Okey tak? Okey, saya dan Fiza tadi sempat berbual sedikit bersama dengan mereka. Tetapi kami nak tahu ni idea siapa sebenarnya nak jadi influencer menggunakan media sosial ni? Jan. Mula-mula kita orang memang tak ada intention pun nak jadi influencer. Memang tak ada. So satu hari tu kita orang suka buat cafe hunting, pergi travel. Wow. So anak Aunty Zul ni kata, jomlah mama kita buat konten satu. So okeylah kita pun agree lah. Okeylah kita tak tahu apa kan. So dia masuk dekat TikTok. So dah jadi viral lah. So alhamdulillah. Kak, ini kalau dalam kalangan penonton kan, kalau dalam kalangan selebriti saya nampak ini Maria Tengku Sabri, Sheila Rusli dengan Sharifah Syahura. Wow. Sebab dia tiga orang selalu macam ni. Okey, Cik Zaid tergelak-gelak macam tu. Cik Zaid, selalu kalau kita cakap tentang angan-angan ni, Cik Zaid perasan tak? Kadang-kadang masyarakat kita merasakan macam, kau janganlah nak berangan-angan, janganlah perasan dan sebagainya. Namun hakikatnya, kalau kita lihat dalam konotasi yang berbeza, angan-angan ini juga sebenarnya boleh menjadi sesuatu yang positif. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Ya, betul. Kalau dulu berangan ni orang letakkan sebagai negatif. Kau ni berangan je bila kau nak buat kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok banyak benda bermula dengan angan-angan. Betul tak? Sebab dengan angan-angan itulah buat kita rasa best pula benda ni kan. Macam contoh kan. Saya sangat tertarik dan kagumlah dengan pencapaian. Sebab orang kata dah sampai, boleh kata sampai certain stage, tak payahlah kan buat. Tapi sebenarnya tak ada halangan kan. Asalkan kita nak buat benda tu dan orang lain boleh buat. Kenapa kita tak boleh buat kan? Benda-benda macam umur, macam gender, lokasi, semua tu tak penting dah zaman sekarang kan. Sebabnya semua ada peluang yang sama. Jadi saya rasa cantik tu bermula dengan angan-angan. Dulu-dulu saya ada seorang cikgu. Cikgu saya boleh kata dia mengubah hidup saya sebab kita biasa dengar cerita angan-angan Mak Jenin, kita gelak. Betul. Kan kita pelekehkan angan-angan Mak Jenin. Tapi cikgu saya marah. Dia kata kamu jangan gelak dekat Mak Jenin. Mak Jenin ni contoh orang yang berangan-angan dan ada wawasan.
Sebab dia punya langkah tu dah ada step by step dah. Kalau kita tengok cerita dia kan. Naik kutip kelapa jual, itu planning tu sebenarnya. Cuma yalah dijadikan Execution, cerita. Execution dia tak sempat. Dia orang dah perbodohkan dia. Sepatutnya cikgu saya kata kamu kena berangan-angan macam Mak Jenny, dan saya berangan-angan, alhamdulillah banyak juga tercapai. Ada angan-angan nak keluar WHI tak sebenarnya? Ada. Orang lain boleh masuk TV, aku nak masuk juga. Dapat. Alhamdulillah. Termasuklah usaha lah, kena buat jugalah. Bermula dengan angan-angan. Dan saya setuju dengan apa yang Cik Zaid katakan tadi. Betul. Bila kita berangan-angan, ada positifnya, ada negatifnya. Dan positifnya juga saya rasa ia membantu kita mengalihkan fokus kita. Jadi saya nak tanya kepada mungkin Aunty Ann. Aunty Ann, mungkin 32 tahun persahabatan anda. Anak-anak pun dah besar sekarang ni kan. Jadi adakah betul bila berangan-angan nak jadi mungkin content creator ni, ia membantu untuk mengalihkan fokus bila dah tak ada apa sangat nak buat di rumah? Actually memang ada lah. Sebab kalau tidak kita kat rumah aja pun tak ada apa sangat. Kita dah tak ada orang kat rumah kan. Kat rumah kita duduk, pergi balik dalam bilik aja kan. Macam tak ada apa. So kita kena keluar, we have some ideas. So kita kongsi lah. Kita kongsi ideas, and then we inilah kita laksanakan lah kita punya ideas tu. Because kalau tidak, memang tak ada apalah. Memang kita dah tua kan. Tak ada buat apa pun. Macam kalau you become lagi tak ada activities, tak ada hobbies kan. So now kita buatlah, kita cari satu hobi. This is one of the hobbies lah. Ini orang cakap bahagia cara kita. Macam mana kita nak menggembirakan diri kita. Mungkin Aunty Zu boleh kongsikanlah juga kan. Anda bertiga ni adalah rakan-rakan kejiranan. Jiran-jiran lah kan ni tukar resipi sambal belacan. Masa tu koyak lah kan. Hantar juadah. Okay. Jadi sekarang ni dah ada konten. Orang kata dah ada assignment lah. Jadi deadline macam kerja lah kan. Betul. Okey. Adakah ini, ada tak? Tadi kita dah tanya, anda bertiga adalah suri rumah sebelum ni. Sekarang dah popular dah jadi suri ramah. Jadual kehidupan tu dah berubah ke, berbeza ke? Atau sebenarnya anda rasa dia lebih bersemangat? Maklumlah bila dah masuk ke fasa umur ni, kita rasa macam anak-anak dah sibuk dengan hal masing-masing. Kalau ada cucu-cucu nak balik hujung minggu dan sebagainya kan. Aktiviti ini memberi anda satu rasa yang lebih positif dan merapatkan lagi hubungan anda. Betul, sangat betul. Sebab sebelum ni kita sibuk membesarkan anak. So daripada anak kecil, hantar sekolah, tuition, ulang-alik bertahun-tahun sampai dia orang habis sekolah, sampai masuk ULA kan. So now we have ample time masa dengan kita. Apa kita nak buat? Since all three of us enjoy food. Okey. Saya boleh join bulan ni. Itu saya nak masuk marhaban. Dia orang kasi. Pizza sekali kan. Kasi marhaban. Bolehlah. Kuiti mama. Terus naik lagi. You tidak tunggu lagi 20 tahun. Sebab nak kena sama umur dengan kami. Sebab takut nanti vibes tak sama. Saya boleh turun bawa kereta. Boleh. Tapi tadi kita bertanya kepada Encik Zaid, sama ada Encik Zaid berangan-angan untuk masuk TV ataupun WHI. Anda bertiga pernah tak tengok WHI satu hari kan? Aku pun nak masuk WHI lah. Tengok tapi tak berangan, tak terlintas. Tak terlintas. Terlintas ini langsung. bukan memang kita rasa tak tercapai benda ni. Memang kita bukannya ada talent ke apa kan. So memang out of the world lah kalau kita dapat ni. Okey. Kita nak berbalik kepada angan-angan tu. Saya kira anda bertiga pun mungkin ada angan-angan yang mungkin satu ketika dahulu mungkin tak dapat direalisasikan. Kehidupan kita ni berbeza-beza. Kadang-kadang ada kekangan masa, kekangan keuangan dan macam-macam kekangan lagi. Ada tak angan-angan dulu yang tak dapat tapi sekarang ni dah dapat tercapai? Dapat dari segi kita nak keluar makan, kita nak pergi holiday sama-sama dengan kawan. Lain dengan family lain, dia punya seronok tu lain dengan ni kawan-kawan lain. So yang tu tercapailah. So alhamdulillah tercapai. Kita ni sebenarnya satu kepala. Kita ni nak pergi makan, kata durian di mana sedap pun kita pergi. Saya rasa kalau saya duduk sini boleh lah. Boleh kan? Okay, baik. You boleh buat you punya group. Kita sama. Tapi kedai makan kita orang tak boleh. Betul. Tak popular. Kena berbeza-beza. Baik. Dan Encik Zaid, berbalik kepada berangan-angan. Kita dah kongsikan yang ada positifnya. Tapi negatifnya juga harus kita fikirkan. Sebab kalau asyik berangan-angan sahaja, tak ada execution, memudaratkan diri kita. Kan? Dan kita harus tahu bila harus kita, orang kata snap out of it dan
kita ketahui apa sebenarnya realitinya. Betul. Saya nampak angan-angan ni dia sebagai pencetus. Pencetus untuk kita bergerak ke hadapan. Sebab ada orang dia angan-angan tapi dia tak bergerak ke hadapan, dia jadi hidup dalam khayalan je lah. Kan? 1 tahun depan kita jumpa sama je standard dia. Tak boleh macam tu. So tadi saya tertarik dengan kakak sebut tentang tak pernah terfikir pun nak masuk TV kan. Itu satu contoh yang baik di mana sebenarnya tak ada alasan. Kita ramai orang dia banyak bagi alasan. Kalau saya kata jangan bagi alasan tapi cari jalan. Ada je. Terutama kita hidup zaman moden. Zaman sekarang ni sangat bertuah saya rasa sebab anything is possible kan. Semua mudah, semua boleh. Cuma alasan tu je lah yang membezakan. Dan angan-angan ni juga dia berguna untuk dua kali. Pertama masa kita nak start, kita semangat kan. Seronok kan, bangun pagi pun jalan laju, semangat nak buat kan. Lama-lama dia akan padam balik. Bila macam-macam, Allah tak boleh lah. Orang ni kata no lah. Kalau buat video pun krik-krik tak ada orang like kan. Dia akan rasa nak down balik. Tapi masa tu angan-angan dia jadi pencetus yang kedua. Kita balik kepada angan-angan asal, kaji step mana yang salah. Mungkin kita konten tu tak sesuai dengan orang ke, ataupun kita tak promote ke apa-apalah. Cari jalan, insya-Allah akan jangan berhenti berangan-angan lah saya rasa. Teruskan. Saya suka apa yang Cik Zaid katakan tentang kita ni jangan berhenti berangan-angan. Tadi macam kakak-kakak ada cakap juga yang dulu satu ketika dulu tak dapat, tapi sekarang ada perkara yang dapat dilakukan. Tapi Cik Zaid, macam mana kita nak bezakan antara angan-angan dan cita-cita? Sebab kadang-kadang kita rasa sama ke? Ke ada beza? Macam mana tu? Bagi saya, angan-angan ni adalah raw material atau bahan mentah kepada cita-cita. Bahan mentah. Sebab dia peri lah. Dia peri lah, ya. Orang panggil ada impian, angan-angan, mimpi, semua ke dreaming tu semua ramuan untuk kita jadikan cita-cita tu dah jadi macam action plan dah. Cita-cita tu kita dah okey aku nak buat ni, macam mana nak jadikan pencapaian dia, ada step dia. Tapi sebelum masuk nak cita-cita tu kita kena berangan dulu. Termenung, senyum seorang-seorang kan. Manifest ke kalau orang putih kata? Manifestation of your dreams. Manifestasi impian anda, something like that. Biar tersenyum. Angan-angan tu biar kita best lah. Nampak kena sugi tadi lah. Janganlah senyum pagi sampai malam kat atas katil. Lain pun orang fikirkan. Okey, baik. Bagi anti-anti atau pretty mamas, ada apa-apa yang selepas ini anda harapkan yang boleh dilakukan? Mungkin dah cafe hunting dah, masuk radio dah, TV dah. Ada apa-apa perancangan ataupun tidak dirancang, go with the flow sahaja? Tahun depan mungkin boleh saing-saing dengan Sugita. Buka kafe lah. Buka kafe tu one of this jugalah. Boleh juga. Sebab because kita ada yang pandai masak ni. Kita kena rasa lah. Kita cakap je. Hantar nanti. She's a very good cook actually. Bagus. So I think macam ni lah. Rasanya angan-angan tu we go with the flow. Sebab at our age kan, umur kita sekarang ni pun 60 plus sudah jadi orang muda. Tapi yang saya harapkan whoever yang follow kita, yang tengok kita punya video tu, mungkin mereka ada dapat satu yang positif. Sebab kita kena buat video ke konten yang ikut umur kita. Kita tak boleh berlagak macam orang muda. So mudah-mudahan apa yang diorang dapat tu menghiburkan. And they will see that okay, even if you dah sampai ke peringkat umur macam ni, you can still like think big macam tu. Orang kata life begins at 40 kan. Kadang-kadang kita dah 60. Maksudnya daripada 40. Kalau kita lihat 20 tahun dulu, kalau mereka berusia 60-an mungkin lain perwatakannya. Namun sebenarnya hari ini dengan keadaan semasa ada era modernisasi ni, kita sebenarnya boleh bergerak mengikut seiring zaman. Betul? Tapi ini yang kita nak kongsikan jugalah. Kadang-kadang ni saya cakap diri saya sendiri dah. Jiran sebelah rumah depan kiri kanan saya tak kenal. Kita ada privacy kita sendiri kan. Tapi bila aktiviti sebegini dilakukan, ini merapatkan lagi ukhuwah. Penting juga sebenarnya untuk kita ada komunikasi ukhuwah ini yang mungkin ini boleh dikongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Betul. Kita kena kenal each other lah. Sebab kalau ada masalah ke, kita boleh minta tolong. Kalau kita kekurangan, boleh minta tolong. Semua kurang garam lah kan. Pembawang habis. Itulah macam hari tu nak masak santan tak ada, tapi tak kenal pula jiran depan. Takkan nak ketuk pintu kan. Kena beli. Jangan membawang sudahlah.
Okey, baik. Dan saya rasa apa yang dikongsikan hari ini memberikan semangat juga kepada mereka yang mungkin selama ini berangan-angan sahaja tapi rasa macam tak boleh, aku dah 50 tahun, aku dah 60 tahun, tak sesuai kan. Sebabnya mereka yang meletakkan limitasi itu. Jadi seperti yang Puan katakan tadi, kalau kita rasa ianya sesuai, bermanfaat, teruskan sahaja kan. Dan seperti yang orang selalu katakan, stay young at heart. Jaga kesihatan. Cik Zaid, di penghujung perbincangan kita ini, dalam kita gelak-gelak ini juga yang kita sampaikan kepada penonton. Sebab penonton kita ini terdiri daripada pelbagai peringkat umurnya. Bagaimana untuk kita menoktahkan angan-angan ini menjadi sesuatu yang positif dan bagaimana kita mengelakkan konotasi negatif terhadap angan-angan ini. Angan-angan. Okey. Saya nak mainkan dengan perkataan angan tu sendiri. Kalau kita boleh ambil perkataan tu, jadikan positif. A tu aspirasi. Kita tengok kakak-kakak, wow, inspired kan? Saya nak sihat macam ni insyaAllah. Kan? Sihat, happy, ceria. Itu je yang kita nak sebenarnya kan? Itu A. N tu niat untuk kita jadikan realiti. Jangan aspirasi saja. Lepas tu G, gambarkan apa yang kita nak. Gambarkan macam nak masuk TV, nak buat kafe, nak pergi sana, pergi tu, gambarkan dulu. Lepas tu A and G. A, ambil tindakan. Okey, kena ada tindakan lah. Betul. Ambil tindakan one step at a time. Tak payah nak buat semua, buat satu-satu. Macam nak buat video kan. Shoot dulu, edit dulu, lepas tu tinggal sekejap, lepas tu sambung balik, baru jadi realiti. Dan N, nikmati perjalanan hidup kita. Jadi angan tu dia boleh jadi positif. Dan tadi Sugita ada sebut perkataan impossible. Ramai orang fikir, tak boleh, aku ni dah terlepas lah. Jangan. Saya rasa saya cadangkan perkataan impossible tu, jarakkan di antara huruf M dengan P. Dia jadi apa? I am possible. So, jadi insyaAllah semua boleh saya rasa. Termasuk bagi semangat kat diri saya sendiri jugalah untuk terus insyaAllah. Good luck kakak. Thank you for the inspiration. Okay, next nak pergi mana? Cafe hunting boleh ke ajak kami? InsyaAllah boleh. Okay, pastikan ada vegetarian food lah. Saya kalau kat dalam tim WHI ni, saya dah nak dekat pencen sikit. Jadi diorang lah kena bawa saya lepas ni. Okey, mungkin daripada Pretty Mama sendiri lah. Ada sesuatu yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita dari segi inspirasinya. Bahawa tak salah kita berangan-angan dan kadang-kadang faktor umur itu juga bukan menjadi penghalang untuk kita berjaya di usia yang mungkin sedikit lewat. Betul. Jadi Saya untuk anak-anak lah kat luar sana, sayangilah mak, sayangilah ayah, jaga diorang, respect diorang. Saya terima kasih kepada follower yang doa baik-baik untuk mama semua dan doa yang baik-baik ini balik kepada anak-anak yang di luar sana. Alhamdulillah. Dan terima kasihlah kepada follower kami dan juga mudah-mudahan apa yang kami buat konten tu treat it macam as a something yang boleh menghiburkan. Itu sajalah mostly. Because this is who we are. Kita buat tu, this is who we are. Kita tak ada macam terlebih ke kurang kan. So remember bila however your age is, berapa umur you pun, you must, as you say lah, stay young at heart. InsyaAllah. Tapi saya nak tahu ni, berapa ramai dah followers ni sebenarnya? Kita orang tak keep track. Tapi siapa yang edit video? Siapa yang edit video? Anaknya? Siapa nama? Kita bagilah kredit sikit. Bella, terima kasih pada Bella yang bekerja kuat keras untuk kita siang malam. Okay. Tapi saya ada confession. Saya ada confession je saya. Saya dengan Sugi tak ada manager. Nampaknya Pretty Mama Lagi advance. Alhamdulillah. Tengok dia orang main buaya pun dah seronok nampak tadi. Itu kita juga cakap tentang rezeki manusia ni berbeza-beza kan, datang pada waktu dan saat ketika yang tepat insya-Allah. Dan kita ucapkan sekali terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu kita termasuk Encik Zaid hari ini. Terima kasih kembali. Seekor kumbang di tamat. Wow.